Kenapa benda-benda ni kita nak terapkan sakinah ni? Sebab nak mengelakkan tadi derita tu tadi. Derita tu bukannya berlaku pada masa yang seterdekat kadang-kadang, tapi baru-baru ni berlaku. Sebelum ni rekod orang bercerai yang kita tahu kan, menurut statistik satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Tu statistik. Setakat kita ceramah ni dah 2 orang cerai dah ni. Dah 2 orang cerai. Yang terbaru sebelum ni 24 jam cerai berlaku di Terengganu. Bukan orang Terengganu macam tu, tak, kes ni berlaku di Terengganu. Macam tu lah. Dia nikah hari ni, esok tercerai. Yang terbaru ni kan, yang tengok yang viral baru ni, dalam majlis yang sama, lepas akad nikah, dia baru nak baca lafaz taklik tu, terdengar keluarga perempuan bising. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, barisan kepimpinan pengurusan masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari, macam tu kan. Jadi apa-apa pun, yalah, kita tengok hari ni bila tajuknya keluarga sakinah, cari bahagia, elak derita. Kita boleh cuba ngelak lah, cuba ngelak, tapi kadang-kadang derita tu juga yang sampai kan. Macam mana pula kan, hidup ni elok ya kan, tak nama hidup kan. Macam ni lah, datang dengan ceramah, ada duduk bawah, ada duduk atas, kan tak sama tu kan. Yang duduk bawah untunglah dia duduk ikat kursi, contoh lah kan. Orang duduk kursi pula, best lah dia orang boleh duduk bersela, aku lutut dah sakit ni. Dia masing-masing ada cara fikir kan. Jadi bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi ujian ni adalah sebahagian daripada hidup kita kan, ragam dia kan. Ada je masalah-masalah dalam hidup kita, tapi orang yang cerdik, dia akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Manusia itu dalam Quran beritahu, Allah beritahu, manusia itu dilahirkan sifat dia berkeluh kesah lagi kikir. Berkeluh kesah lagi kikir, mengeluh aja. Dalam mengeluh kedokut lah kan, kedokut. Nak kaya tapi modal tak nak keluar, tu masalah kan? Contohnya tu lah kan, dia kedekut, kikir, sifat dia tu memang ada, tak banyak sikit ada lah. Kadang dia tak kedekut benda ni, dia kedekut benda lain pula, macam tu lah. Tetapi orang yang berjaya mengelakkan diri dia daripada berkeluh kesah dan juga kedekut, insya-Allah dia masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur, dan jadilah dia golongan orang-orang yang beruntung. Faham tak tu? Faham tak? Kalau faham, sekianlah ceramah hari ni, kan susah sangat kan. Macam tu, yang penting poin sampai. Macam mana pula baru sampai dah habis ceramah kan. Jadi tuan-tuan muslimin, kalau kita tengok tentang sakinah ni, dah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 kan. Allah Ta'ala beritahu tentang yang mana Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Nazim.
Jadi dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Memang jenis kita dah, tak bolehlah cakap not my type actually, dia kata tak ada dah. Walaupun tu pilihan keluarga, jangan risau, memang jenis kita dah tu. Tak ada siapa masuk dalam zoo negara, keluar tak boleh tidur, pahala teringat kek kuda belang tu tadi, jangan. Tak boleh lupa lah kek borok tu tadi, syukur betul kek borok tu, jangan, tak ada tu. Tapi kena manusia tu insya-Allah. Kalau tidak, cuba tanya bonda-bonda ni kan, ada yang dulu family arrangement, kahwin dulu elok bahagia 30-40 tahun. Ini kadang-kadang wedding of the year, kan, rakan artis kan, kan, pasangan yang dicemburui, gitu kan, kain gaun ada dari sini sampai pintu masuk masjid dah, pegang gaun nak bawa masuk dalam wedding hall tu kan. Lepas itu dah keluar melodi, saya tak boleh terima kan, apa hal lah kau kan, itu semua dah tu. Dah lah orang lain buat, orang lain yang kono kan, Samsul debat lah yang kono, Samsul lain yang buat hal, Samsul ni yang kono, contoh lah kan, dengan Samsul kau-kau pun kono, macam tu kan, macam tu lah. Tapi itu tak bukan isu tu, itu tak, tapi mana nak bagi tahu ramai yang tak perasan. Saya selalu beritahu dalam masalah rumah tangga, keluar aja daripada bilik mahkamah tu kan, wartawan memang tanya tu kerja dia, jadi macam mana tadi dia tanya kan, rasa nak kotak dengan mikrofon tu kan, kawan tu tengah bongeh dalam lah, kau tanya lah soalan tu kan, maka dia cakap jangan salah jawab. Itulah cukup kita cakap macam ni lah. Saya ucap terima kasih semua ya, hadir, terima kasih kerana nak tahu macam ni lah. Saya minta tolong semua, minta doakan yang terbaik aja. Dah, itulah saya tak sangka, tak payah nak mengarau rumah depan pahala pula. Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, maka kamu masih suami isteri, maka tertakluk kepada aib yang perlu dijaga. Kemudian kepada warga-warga net, warga netizen, jangan lebih-lebih komen macam kau hari-hari duduk rumah orang tu kan, sudahlah tak gunanya jantan, mati lagi baik. Ada komen macam tu kan, itu semua lah tu kan. Ni belum start ya, dia baru mukadimah ni, belum start kan, belum start kan. Dan kenapa isteri dia jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Rasa tentram tu sakinah. Ada orang tu tak tentram ni walaupun nama dia sakinah. Ada tak sakinah ni? Ada tak ada? Tak tentram tak? Pening berlaku banyak hal ni. Nama sakinah, dia dah lah tak tenang, dia ajaklah orang lain tak tenang dengan dia sekali kan? Tapi dia rasa tentram, dia rasa tenang, dia rasa lapar, ya kan? Kemudian dan dijadikannya antara kamu perasaan kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Ada yang cakap kasih sayang dan belas, rahmah tu perasaan belas. Belas ni bukan kata kesian, belas ni rasa tak sampai hati. Contohnya suami yang belas pada isterinya, dia tak sampai hati tengok isteri dia masak. Dia masak, jom makan luar, macam tu kan. Tak payah masak lah abang, kenapa pula malam ni tak payah makan, macam tu. Dia punya malas dengan punya tidur malam ni, macam tu kan. Macam tu lah. Jadi dia rasa belas tu tak sampai hati tengok isteri dia. Jadi dia ada something dia bagi kan. Macam hari ni lah penganjuk, dia rasa belas dekat penceramah kan, dia bagi rehat dulu, keluar bagi duduk selesa macam ni kan. Kemudian dia siapkan air kosong kau bagi aku, kata apalah kan, alhamdulillah, syukur, belajar bersyukur, bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah, dia rasa tenang je walaupun air kosong, kan? Rasa tenang, rasa bahagia kan. Dia macam kita tengok orang kan, dia maknanya ketenangan ni sebab apa? Sebab dia buat benda yang memang dia suka. Contoh macam orang mancing, orang dengan kaki mancing kan, ada tak? Mesti ada kan. Dia pergi tu, kita pun heran. Orang yang bukan kaki mancing, kita pun heran, apa dia ramai duduk menung seseorang
menghabiskan usia remaja, tahu dah nak mati dah nyata kan. Ikan tu bukan dia kan, dia duduk tu. Orang yang tak faham pasal mancing, dia akan terasa benda tu. Alah, buat apa mengambil orang yang mancing tu. Lepas tu bogor-gogor dia dapat seekor, kadang-kadang dia dapat ikan, dia lepaskan balik ikan tu kan, sebab dia punya seronok pada benda tu dan dia rasa tenang. Orang yang bukan kaki mancing duduk, kenapalah aku duduk sini ya Allah kan, dia nak cuba kan, dia tak faham macam tu lah. Macam tu juga macam orang perempuan lah, dia rasa tenang dekat pasar raya, heran tak? Heran gitu. Naklah orang lelaki yang menemankan isteri dia tu, oh itulah yang paling tak tenang sekali kan, sebab berapa dia dalam beg duit ni kan, macam tu kan. Dan hampir pastilah yang akan terkesan adalah suami, terutama daripada aspek KDNK ni lah, orang dalam negara kasar tu kan, dia akan efek lah macam tu. Jadi makna kata mawaddah warahmah dan kasih dan sayang, belas kasihan ya, belas, dan sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Kebahagiaan tidak bertepi, ketenangan yang tidak terbatas. Sebenarnya tenang itulah yang membahagiakan. Ketenangan tu, sakinah tu sebab elak derita cari bahagia, cari bahagia elak derita. Itu memang tajuk favourite saya tu dulu. Saya dulu pernah berceramah, tajuk ni khusus untuk 200 orang, dia namakan khusus pasca perkahwinan. Orang yang daftar dengan jawi kahwin dulu, dia panggil balik selepas 5 tahun untuk dengar ceramah. Tajuk yang pertama elak derita cari bahagia, tajuk kedua dulu lain sekarang lain. Macam tu. Dulu sebelum kahwin elok pegang tangan, datang khusus tu pun dah tak pegang dah tangan. Macam tu dia menang, cepat dah, lambat dah. Dah mula macam tu kan. Kan macam tu lah tu. Dia dah mula nak jadi dah benda tu kan. Tapi tak berlaku kat sini lah, kat tempat lain. Ya. Jadi suami isteri bermusyawarah. Kerana saling menghormati, memahami kepulan kenak masing-masing, mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Kenapa benda-benda ni kita nak terapkan sakinah ni? Sebab nak mengelakkan tadi derita tu tadi. Derita tu bukannya berlaku pada masa yang seterdekat kadang-kadang, tapi baru-baru ni berlaku. Sebelum ni rekod orang bercerai yang kita tahu kan, menurut statistik satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Tu statistik. Setakat kita ceramah ni dah 2 orang cerai dah ni. Dah 2 orang cerai. Yang terbaru sebelum ni 24 jam cerai. Berlaku di Terengganu. Bukan orang Terengganu macam tu. Tak, kes ni berlaku di Terengganu. Macam tu lah. Dia nikah hari ni, esok tercerai. Yang terbaru ni kan, yang tengok yang viral baru ni, dalam majlis yang sama, lepas akad nikah, dia baru nak baca lafaz taklik tu, terdengar keluarga perempuan bising. Masa tu mas kahwinnya RM22,222.22. Dia punya mas kahwin. Tapi keluarga perempuan bising pasal hantaran tak cukup 1,000, hantaran tak cukup 1,000, dia bisingnya tu. Dia ceraikan perempuan tu dekat talak 3 dekat majlis yang sama. Sebab air muka suami, keluarga suami agaknya lah. Tapi tu pecah rekod lah. Tapi nak tunjuk kenapa jadi macam tu. Kenapa jadi macam tu? Salah satunya asas. Kita ni dalam bab perkahwinan kena faham asas. Saya tak pernah jumpa tau. Hari tu kan ada saya tengok dekat dalam TV, dia keluarkan preview cerita Mak Kilau. Lepas tu ada tengok review Polis Evo. Dia kan keluar dekat dalam media sosial, dia tanya apa perasaan lepas dah tengok cerita ni. Bagus lah cerita tu. Happy lah. Memang rasa nak tengok lagi ni. Dia kata macam tu lah. Yang seorang tu tengok cerita Mak Kilau, rasa teruja lah dengan semangat pahlawan Melayu, dia kata macam tu. Yang seorang nak tengok Polis Evo tu, best lah, memang cerita lain betul lah, tak pernah jadi macam tu, seronok sangat. Tapi tak ada jawapan macam tu kalau tanya pada orang yang dah kahwin. Faham tak? Tak pernah lah tanya orang kahwin dia seronok macam tu, apa perasaan dah kahwin. Tak ada jawabnya macam orang tengok movie tadi, tak ada.
Pernah tengok? Ya Allah, seronok betul kahwin, bila lah nak kahwin? Ya Allah, rasa macam kalau saya tahu macam ni lah, dah lama dah saya kahwin. Tak ada jawab macam tu pun. Saya kenapa lah lambat sangat saya kahwin? Kau tahu dulu lagi dah saya. Bila tanya, apa perasaan bila dah kahwin? Okey lah, alhamdulillah, so far so good. Paling hebat lah tu, paling hebat lah tu. Sebab apa? Perkahwinan ni dia bukan satu proses untuk macam enjoy ni, tak ada. Tapi dia kegembiraan yang orang kata dalam bahasa orang Petaling Jaya ni sebut happiness lah, macam tu lah kan. Dia rasa macam kebahagiaan yang tak bertepi tu, macam dia rasa tenang kan, rasa macam dia boleh senyum seorang lah, macam tu lah kira. Senyum, dia fikir. Tapi kalau tak sampai tahap tu, belum lagi. Itu sebabnya dalam perkahwinan basic kena tahu, pertama nak bahagia tak ada cara lain. Formula dia apa? Syariat Islam. Itu tak payah panggil pakar formula dah, memang tu formula dia. Kena ikut syariat. Satu. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan dia, melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Sampai sekarang masih lagi cakap, aku pening betul dengan orang tua ni, apa dia nak kan? Ada kita ayat tu kan, orang perempuan ni aku tak faham lah, pening berlaku dengan bini aku ni. Kawan dia macam apa? Tak tahu dia nak apa. Kau okey bini kau macam tu, bini aku ada seorang, dia banding-banding pula tu. Nampak? Maknanya proses tu sebab perangai pun boleh berubah-ubah. Kita kejap suka, kejap bengis, kejap mengajuk, kejap ni. Apatah lagi dengan kita nak mengenali pasangan kita. Proses berterusan. Tiba-tiba balik daripada Mekah, balik pada Umrah, dah senyap pula, dah tak bunyi-bunyi pula. Makan bang. Entah apa dia nampak masa kat Mekah itu. Solatnya bang. Aku tak faham dengan lelaki aku, sebab proses berterusan. Kita kena faham masa ke semasa. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding, sebab manusia tu cemburu, sifat dia. Tak kisahlah lelaki ke perempuan. Dia boleh cerita tu, ex-boyfriend I dulu, kalau bawa I keluar kan, tak pernah tak bagi coklat. Macam tu, berdarah kawan kan, telinga tu keluar coklat orang lelaki tu. Jangan you masak kan, sedap-sedap lah, tapi sedap lagi lah ex I masak. Mak I masak lagi sedap pada you pun dia boleh terasa. Cakap mak kita masak ke sedap, tapi hakikat kena terima. Mak macam mana pun, mak masak memang sedap lah kan. Sebab mak ni dia masak, dia tak payah suruh, dia tak payah tanya. Kita balik rumah mak kita, soalan pertama dia tanya, kau dah makan belum? Tu dia. Balik rumah mak anak mak mentua lain. Rumah anak mak mentua, rumah bini kita lah, rumah kita lah. Sampai rumah, Assalamualaikum, salam, mana? Macam tu kan, lain soalan. Format dia beza betul kan. Ni mak kita, tiba-tiba balik, dah makan belum ni? Dah makan belum ni? Soalan tu tanya dulu. Tapi tak, bukan nak cerita pasal masak sedap ke tak sedap. Kadang ada juga isteri masak lagi sedap daripada mak dia, sebab mak dia memang pada dulu tak masak. Dan anak pula kebetulan memang bisnes catering, macam itulah. Jadi kadang-kadang tu kebetulan aja. Jadi macam mana pun jangan banding-banding kan. Orang ni romantik, orang ni macam ni, suami orang tu macam ni. Suami orang tu bang kalau bercuti je kan mesti pergi UK. Kita ni syek-syek U-Burn, syek-syek U-Burn. Orang tu UK, kita U-Burn. Tahu U-Burn? Ulu Bendul. Dia UK, dia U-Burn kan. Dia banding-banding macam tu. Suami pun jawab, biarlah orang lain pergi ke UK, kita pergi ke Ulu Bendul. Yang penting kita ada bersama-sama. Nampak ayat dia. Dia pergi UK, dia pergi seseorang kadang-kadang. Kita pergi U-Burn, kita bahagia sambil melihat air terjun kan, sejuk, sambil kita letakkan kaki di dalam air, sambil duduk di atas batu. Balik kono tungau pula lelaki tu
Contoh lah kan, yang faham tungau faham lah, orang kampung faham tungau ni. Orang KL biasa jarang dapat tungau ni. Orang kampung kan dapat kan. Mari masa kena tungau kan, yang tolong buangkan tungau tu mak aja buat, bukan ayah lah. Ayah macam-macam lah, sibuk lah itulah. Mak juga. Orang perempuan kalau mengajarkan senapang tu memang lambik selok kan. Yang faham-faham tak faham sudahlah kan? Kemudian kunci keluarga bahagia kan, kebahagiaan yang kita nak cari ni, suami isteri harus memberi perhatian tinggi terhadap keluarga agar mampu membawa kejayaan dunia dan akhirat pada semua keluarga. Keluarga muslim berorientasi ke ukhrawi, memikirkan akhirat kerana memiliki matlamat meraih syurga dan redha Allah meskipun dalam musibah. Yang maknanya target dia, orientasi dia adalah akhirat, bukannya dunia. Contoh kan, baru-baru ni kan kita masuk korban kan, korban. Mana ada orang cari keuntungan dunia dengan korban? Apa untung dunia dapat? Masuk sini satu bahagian, sini ada buat tak korban? Berapa ekor? 10. Oh steady. 10 Syah. 10 ekor. Satu bahagian berapa? 8,5. 850 ringgit. Orang masuk 850 ringgit, mana ada dapat keuntungan dunia? Cuba cakap. Tak ada. Yang kau untung dunia sikit pun yang membela lembu tu kan, seekor sekarang mahal kan, dia kita beli kat dia kan. Lembu ni keuntungan kita masuk bahagian tu memang target kita akhirat. Dan bila kita keluar duit, kita tak rasa apa pun, tak ada rasa macam habislah duit aku, tak kebanyakan lah yang masuk. Dan kalau perasan, tahu tak, yang masuk tu kebanyakan ni senarai berulang tiap-tiap tahun. Kenapa berulang? Sebab dia dah tahu kebahagiaannya, ketenangannya masuk korban tu, apa Allah akan bagi lepas tu. Dia yakin lah. Itu sebab senarai nama yang sama. Itu ada orang tanya saya tu, wartawan Nona tanya saya tu, Ustaz, apa perasaan, apa pandangan Ustaz tentang lembu dah makin kurang sekarang? Saya kata elok banyak, tapi jalan tu banyak lembu. Saya kata kepada, tak, maksudnya lembu korban. Dia kata lembu korban kurang sekarang ni, tak macam dulu. Saya kata tak, banyak orang masuk korban ni, cuma sekarang pattern masyarakat hari ni dah banyak yang taman-taman perumahan baru naik. Dan bila taman perumahan baru naik, dia orang semua sibuk buat surau kat taman masing-masing. Dan bila dah ada surau, dia buat korban dekat surau masing-masing tu, dekat masjid tu kadang-kadang makin berkurangan. Bukannya lembu tu kurang, habis selesai sekandang clear lembu tu kan. Hari tu yang paling murah masuk korban dekat Limbang. Dekat Limbang, kebau seekor 5,500. Saya masuk tu dekat Limbang, sebab dekat sana lembu susah nak jumpa. Lembu kena import, jadi kebau lagi murah pada lembu. Kalau kat sini kebau lagi mahal, 7,000 lebih kan, 7,000 lebih, 8,000 lebih. Tapi macam tu. Lembu paling mahal Palestin. Palestin mahal. Satu ekor dalam 13,000 ke 14,000 je, sebab dia mengelak peluru. Lembu tu mengelak peluru Israel kan. Jadi lembu yang dapat sana tu memang lembu yang survive lah. Macam tu lah kan. Macam tu kan. Saya agak-agak macam tu lah, saya baik-baik cerita itu tidak kan, macam tu lah. Tapi memang mahal. Kalau kita korban Afrika, korban Mekah kan pun 300,500 satu bahagian. Dekat sana 1,000 lebih, dekat 2,000 satu bahagian. Sebab memang susah nak korban kat sana. Dia orang semua, kita Allahu Akbar Allah kan, dia Allahu Akbar, pandang tu tengok kau ada peluru pandu pun datang tu, mengelak yang main cabaran kat sana kan. Tapi balik cerita tu, tak ada keuntungan dunia pun, tak ada keuntungan. Bila kita tak ada keuntungan dunia, kita rasa lapang, habis duit tak rasa apa, tak apa, bagilah. Saya ambil masuk satu bahagian, saya masuk dua bahagian. Macam tu juga dengan keluarga kita ni. Dengan keluarga kita ni, kalau kita target akhirat, kita tak ada kisah pun pasal anak ni kerja biasa je, anak saya kerja ni, anak saya kerja ni, anak ni result bagus, belum-belum anak seorang MRSM, seorang masuk asrama penuh, baguslah kalau pandai, alhamdulillah. Tapi kalau dah semua pandai, tak ada yang bodoh, susah juga. Kena ada juga yang tak berapa pandai nak duduk kat rumah kan, dia tak apa pandai sangat belajar kan. Jangan ingat kepandaian, kadang-kadang dia pandai tapi rupa-rupanya tak ada sensitivity, ada juga kan. Kita cakap, kau tengok abang-abang kau, seorang lawyer, seorang engineer, kau menyusahkan aku duduk kat rumah ni. Rupa-rupanya yang seorang tu lah yang bela kita bila kita sakit.
Dia je faham apa yang kita nak. Bila kita dah sakit tu, mak nak apa mak stroke, cakap pun dah tak jelas. Yelah, dia faham. Yelah, mak kau nak apa? Dia nak jambu batu. Macam mana dia boleh tangkap tu jambu batu? Si asam sekali. Dia boleh faham tu. Memang nak contoh lah, melampau tu kan, nak contoh. Jadi ada yang macam tu, macam jari lah kan, ada yang pendek, ada yang pendek sikit, ada yang panjang, semua ada function. Jarang lah tengok orang Korea hidung ni pakai ni, jarang. Yang kecil ni tengok, dia ada function. Kalau yang nak quiz tu jarang. Macam mana? Dia semua ada function dia. Nampak tak? Semua ada function. Kan, garu macam mana? Kadang-kadang dia pakai 2 jari, 1 jari. Kadang-kadang yang malah tu ambil sikat. Nampak? Ada semua function dia. Tuhan jadikan cantik macam tu ke adik-beradik? Ada seorang macam ni, seorang macam tu. Yang seorang ni sensitif betul, tak boleh cakap langsung. Cakap dah senyap dah. Sentap dah. Seminggu lah tak balik je. Macam tu. Tak telefon. Ada orang macam tu. Jadi makna kata kalau kita fikir akhirat, kita dah tak risau dah pasal dunia ni. Kan? Kejar akhirat. Anak tu sebabnya bila anak keluar nak pergi KL, pergi bandar, pergi mana, tinggalkan rumah kan, elok-elok jaga solat sebut dulu, cari duit banyak, jangan lupa kat mak, cari duit banyak. Lepas tu jangan lupa kat mak tu, yang fikir tu semua dunia tu. Kalau dia jaga solat dia ingat Allah, tentu dia ingat mak dia sekali. Macam tu ya. Ingat kat mak sudah, penat betul ingat kat mak aku ni lah, dengan contoh lah kan. Sebab dunia kita nak kejar ni akhirat. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari segi material, tapi sejauh mana ketaatan keluarga kepada Allah. Bila tengah berjalan kat luar, abang kita berhenti solat kan, ayat benda tu susah nak tengok. Melainkan kat Petaling Jaya je jumpa perempuan macam tu. Kan, abang kita berhenti solat, dah masuk Zuhur dah ni, Allahu Akbar. Yalah, kita berhenti solat. Lepas tu anak yang seorang ni, ayah saya terlupalah ayat yang ke-6 tu surah Al-Baqarah tu macam mana bunyi dia. Dalam kereta tu bercahaya betul lah kan? Memang tak dapat ada keluarga macam tu tuan-tuan. Ya dalam kereta pun gunggang tak apa lagu dengar kan. Itu yang banyak ya. Nampak tak? Tapi alangkah bahagianya kalau dapat macam tu, betul tak? Semayang sama-sama. Dia 4S tu keluarga ni. Pertama, solat sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Ketiga, makan sama-sama. Keempat, jalan sama-sama. Solat sama-sama. Berapa ramai orang yang solat sama-sama? Pasangan yang bercerai dekat pejabat agama tu boleh cek lah, lebih 90% punca ni tak jaga solat. Tak jaga solat. Bukan tak solat jemaah, memang tak solat pun ada. Banyak masalah ni. Itu sebab kena jaga solat. Kadang-kadang orang perempuan semayang sendiri, lepas nyawa dia je. Orang perempuan tu kan kajian pergi kuliah duha, dia yang paling beriman sekali dalam rumah tu. Dia je mengaji semua kan. Pagi-pagi semayang subuh, kerana tak terkejut lelaki dia pun semayang. Sampai habis lah. Lepas tu dia lap muka kan, dia pandang suami tak katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sedap ni. Ni neraka ke orang tua tu kan. Kejut suami, solat sama-sama. Abang kita solat subuh sesama satu abang bangunlah. Kalau macam tu dia cara kejut sudah dua-dua tak subuh kan. Kau mengejut, kau mengajak ni tu kan. Semayang sama-sama, doa sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Tidur sama-sama ni untuk orang yang muda-muda saya tak risau. Kadang-kadang dah berusia sikit, dia ada kecenderungan menghalau suami. Seolah-olah wilayah katil tu dah tak cukup dah kan? Pergi duluan, nyemak, la ilaha illallah. Kenapa takut ustaz? Takut mengandung. Dah tua bangkor, aku fikir apa benda kan? Bila lagi poluk dia sebenarnya yang membahagiakan, kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri memanjangkan umur 4 saat dari segi sains ni.
Mana dia dapat aku tak tahulah, dia cakap, tanya dia lah, macam tu lah dia cakap, sekali peluk panjang umur 4 saat. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur, jangan buat kan. Tapi betul, kebahagiaan tu kadang letak tangan dekat dada suami tu. Suami pula macam tu, pegang, dia usap tangan. Kadang-kadang dia tarik tangan isteri dia, dia pegang. Saya kena gayakan orang faham. Kan? Tak tahan lah ustaz, dia punya mulut tu la ilaha illallah, bila tidur bau bangkai, la ilaha illallah. Suruhlah dia gosok gigi dulu, ataupun bila dia dah tidur dia tak sedar kan, gosok gigi tu. Macam Kek Zu lah gosok gigi mau kan. Dia tengah nak keluar berbuih-buih kawan tu tidur malam tu kan. Tidur tu memang biasa, tapi itu membahagikan. Ada seorang makcik tu, tak adalah masa lain yang paling pakcik teringat kat pakcik kau, time tidur lah. Kenapa lah? Dah tak terdengar bunyi dia lagi dah. Barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Rindu dia. Kita hari ni tak tahan bunyi dengkur yang macam-macam. Ada kan, ada bunyi tiba-tiba lulus. Dia biasa mempengusikan mesyuarat, lulus dalam tidur, lulus. La ilaha illallah, gila betul kan. Macam mana lah projek tu, dia berboral. Bini aku kena respon ke tak ni bini kan. Nah, itu biasa, tapi rupa-rupanya itulah kenangan dia. Ada yang bunyi sombong kapal tidur, sampai pagi je tu. Yang bini yang besok tak boleh tidur. Pagi tu dia tanya lelaki, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Kata pelabuhan tanya. Tapi itulah momen dia kan. Tapi macam isteri saya, dia dah biasa dah. Samsul debat tidur berdengkur siap ceramah tu. Jangan main-main, berdengkur teruk Samsul debat ni. Rasanya dia sampai satu tahap tu, dia berdengkur tu tercekik tu, gitu kan. Kita pun tersedar tu, macam tu. Ada orang dengar tak macam tu lah kita, macam tu lah kita. Orang lelaki pernah kena tu, biasa tu. Bila tidur dia kata, kadang dia kata, kesian abang penat bang, abang pandang, abang ngadap lah belah sana. Sebab bila saya ngadap dia betul memang dia tak boleh tidur, saya kena pusing. Yang heran tu, kita orang lelaki tidur berdengkur, kita tak dengar pun kita dengkur. Itu yang heran tu kan. Tak tahu kenapa tu kita macam tak percaya bila perempuan cakap tidur kita berdengkur kan. Tu sebabnya kalau pergi ambil hotel kan, ambil lah hotel, janganlah campur sekali dengan ramai-ramai tidur. Dia ulasnya suami masing-masing. Ipa-ipa tu dia memang macam tu ke kat rumah ke? Macam gila hari-hari dia kata, berat dinner gitu, kejap nak sampai ni dia kata. Kan sampai dah dia ulas lah suami-suami tu. Tu baik ambil bilik asing-asing macam tu lah. Tak, tapi sebenarnya itu membahagiakan. Tu sebabnya adalah kajian tu kata, bau ketiak suami tu menenangkan perasaan. Aku pun tak tahu macam mana, dalam majalah tu tulis kan. Tapi kalau bulu ketiak tu dia dah bolong 40 tahun jangan kau hidup, itu dah jadi gas lain tu, gas beracun tu. Memang kau sepanjang hari kau tak boleh bernapas tu, memang tak ada udara yang segar. Lepas tu akan datang ke hidung tu, kena gunting bulu hidung tu, betul mau lokek bau kan. Jadi maknanya dari segi material bukan itu yang kita ukur, tetapi ketaatan kepada Allah, mementingkan kebendaan, mementingkan hiburan dan kebebasan sosial tanpa terikat batasan berumah tangga, pasti akan timbul masalah nanti. Tu sebabnya kadang-kadang kan kita tengok hari ni hantar anak pergi sekolah agama dah menjadi satu kelaziman, betul tak? Sekolah agama private, sanggup hantar sekolah private kan? Berapa bayar sekarang? Kalau sekolah swasta, agama swasta, berapa sebulan sekarang? Kau berapa kan kalau ini PJ ni? Anak cucu entahlah kat sekolah agama berapa sebulan? Berapa ratus? Tu ada 700, 7-800 tau. 7-800. Tapi ada orang sekolah biasa, tapi petang kena belajar hantar sekolah agama, kena bayar sikit 100 lebih. Bising. Gila betul. Ustaz ni pergi umrah ulang alik kan.
Macam tu lah, pergi Makkah ulang alik, dia tuduh kawan. Sebenarnya kadang-kadang ada orang, tak nak lah, mahal sangat 700. Sebenarnya tak mahal. Kita bayar anak kita 7-800 bayar untuk tujuan agama, sebenarnya tak mahal. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalaulah sampai satu masa besok anak kita rosak akhlak, tak baik perangai dia, terlibat dengan benda-benda maksiat, terlibat dengan penyalahgunaan dadah, terlibat dengan benda-benda yang tak baik dalam hidup, bayar 20,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Tentu ya. Itu sebab jangan kita jadi kedekut dalam bab agama. Hantar anak sekolah agama kena bayar beratus-ratus, kita mahal. Mahal tu, pastikan kita sebut mahal tu tidak ikut orang, tidak disebabkan oleh sebab kita nak bandingkan dengan lain, tapi berdasarkan kadar kemampuan kita. Tak ada tu lain, aku ni kerja biasa, tak mampu nak bayar tu. Kalau itu tak apa, tapi kita membandingkan ada yang lagi murah, makna kita berkira dengan Allah sebenarnya, bukan berkira dalam tu. Nampak tak? Nampak tabung masjid, buat-buat tak nampak. Contoh kan, tu saya kata tadi, nak kaya tapi modal tak nak keluar. Sumbek duit dalam tabung masjid tu, nak berubah hidup buat macam tu. Iya, saya dah tahu dah tuan-tuan, saya dah rasa dah menyumbang ni insya-Allah berubah hidup kita. Kan? Macam tu juga dengan anak kita. Kita bukannya bayar untuk anak kita, tapi kita menanam modal untuk akhirat. Kita mati, masuk dalam kubur, dah dalam kubur dah kita ni, anak kita kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang esok kita solat subuh berjemaah ya. Abang ni tiba-tiba je, kenapa? Abang teringat arwah ni dulu, sepanjang hayat dia tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Macam tapi tak saham mak ayah dia, dapat. Nampak tak? Tapi kalau dia, yang petang ni kita karaoke, nak kenapa lah? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke tiap petang Jumaat, pitam. Kan? Lain pula modal yang kau bagi ke anak kau kan. Itu sebabnya kita kena bagi dia didikan agama, pendedahan agama tu yang kita kena bagi dekat dia. Kan? Begitu juga kadang-kadang dia kebendaan, anak bagi motor seorang sebiji, kan, kereta seorang sebiji, bagi. Sebab pada kita kononnya itulah yang boleh membahagiakan. Bila bagi kesenangan, kita rasa tu bahagia. Belum tentu lagi. Kadang-kadang bagi harta banyak, siap bagi anak seorang satu rumah, kononnya besok mati senang, anak aku dah standby kan dah. Siapa cakap? Anak yang seorang lagi belum apa-apa ayah mati tu kan, dijual rumah tu sebab dia dah lama nak, dia tak nak rumah tu, dia nak duit. Akhirnya duduk mengempat tepi jalan. So siapa cakap rumah tu jaminan? Tak ada kan jaminan pun. Siapkan duit siap seorang 500,000, yang seorang tu berjudi je kerja, yang seorang tu pula buat projek menipu orang kerja, contohnya kan. Jadi sama cakap, sebenarnya betul, yang sebenarnya adalah didikan agama yang kita bagi tadi sebagai basic ni. Kita nak bagi anak-anak kita supaya ke depan dia tidak menyebabkan masalah-masalah. Contohlah kita tengok baru-baru ni kan, tengok kes bukan nak cakap apa lah, yang kes budak perempuan yang kena bunuh gitu, kena bunuh, lepas tu kena kelar, kena potong perut dia, keluarkan janin, bakar. Yang buat tu budak lelaki tu, budak sekolah agama, nak cakap apa kan? Tapi macam mana boleh buat macam tu? Sebab kegagalan mengawal diri bila diuji kan. Setan ni datang, setan ni simple lah, dia bisik-bisik, dia hasut sampai kita dah buat sesuatu, setan pun belah. Aku tak tahu dia yang buat, setan kata. Itu memang kerja setan. Banyak benda berjadi sekarang ni. Kita tu yang kata tadi, derita tak derita keluarga bila tengok family jadi macam tu, derita. Itu yang kita nak elakkan. Itu sebab nak elakkan daripada foundation, daripada asas dia didikan agama. Itu sebab daripada kecil hormat, daripada kecil jaga solat, daripada kecil suruh itu, suruh ini. Ni daripada kecil ajar main piano. Anak menangis mak sebab anaknya terkeluar dalam saingan awal bintang kecil. Teruk betul mak. Pahala tu kan.
Benda tu pula yang risau. Patutnya kita, alhamdulillah anak saya walaupun dia gagal ke peringkat seterusnya, saya syukur dia ada tempat lah, ada kedudukannya dalam pertandingan tilawah ni. Tilawah steady lah. Alhamdulillah anak saya juara juara tilawah peringkat lorong taman mah saya, lorong ya, bukan peringkat. Alhamdulillah pencapaian. Ada piala dia, juahan lorong 3 tahun tu turut. Peringkat taman dia kalah, peringkat lorong tu dia menang. Macam tu. Lepas tu tak apalah, adalah benda dia pertandingan berzanji, adalah nampak cara pertandingan nasyid, nampaklah bunga-bunga ke arah tu. Nampak tak? Itu sebab kata kan, kunci tu ada 5. Pertama kunci rumah, kunci bahagia ni ada 5. Pertama kunci rumah, kedua kunci pejabat, ketiga kunci kereta, keempat kunci syurga, kelima kunci spare. 5 kunci ni. Kunci rumah maksudnya apa? Sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Itu paling senang nak ingat. Pada paginya bila nak makan, doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Lepas tu dalam makan tu cakap alhamdulillah kan kita dapat makan macam ni. Kat luar sana ada orang tak dapat makan pun. Ya ke ya? Iya. Sian orang tu. Orang miskin dia selalu tanya, apa kita nak makan? Orang kaya selalu tanya, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan cerita tu lah, tak. Yang tu yang ketiga tu abai. Yang pertama kedua je ambil kan. Yang pertama, apa kita nak makan? Tu orang miskin tu. Kalau kita masih lagi tanya, kita nak makan apa ni? Maknanya dia susah. Tapi kalau kita nak kat mana? Kan ni dah ada grup ni, yang geng-geng tumpang kereta ni. Kita dah bincang lah. Lepas ni nak minum kat mana? Nak lepak kat mana? Kan? Nak makan kat mana? Tu kategori kaya dah tu. Saya pun sampai sekarang tak makan apa pun lagi ni. Kan? Sebab tak tahu nak makan kat mana. Macam tu lah kan. Kan? Ingatkan tadi ajak masuk dalam bilik adalah makan. Tak ada, suruh aku duduk je. Macam tu lah kan. Macam tu lah tadi kan. Tapi tak apalah. Saya yakin dan percaya rezeki Allah tu tak pernah apa. InsyaAllah ada. Saya yakin lepas ni ada minum kan? Ada okey kan ada. Jadi kalau ada alhamdulillah lah kan. Aduh gurau kan. Maknanya sistem kan ikut sistem Islam. Mengaji Quran kan. Sekarang ni Quran dah canggih. Tak ada sebab kita tak belajar Quran kan? Beli Quran cantik-cantik cetakannya, ada yang tulisan font 24, ada dia punya font tu 24, tulisan besar tu bukan rabun tu buto kan, macam tua tengok memang dah tak nampak betul kan. Kita dah makin lama makin berusia memang dah tak nampak. Ada Quran yang besar. Lepas tu kalau kita was-was betul tak bacaan aku ni, tekan berbunyi Quran tu mengaji, siap boleh pilih imam mana yang ngaji kan. Sekarang punya Quran tekan mengaji, dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Bayangkan tu. Sampai terlalap lah dia. Sebab tak ada sebab tak boleh mengaji sekarang. Siap beritahu ni dia merahkan ni hukumnya kan. Ikhfa, hakiki dia, izhar, semua ada. Nampak tak? Allahu Akbar. Kenapalah orang tak nak belajar gini kan? Belajar boleh belajar secara online sekarang. Apa masalah lagi? Quran lawa-lawa tapi tak baca. Satu hari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Ya amin. Selagi boleh bacalah kan. Nak pula contoh sampai tahap usia kita dah tua, kita dah nyanyuk katakan kan, dah nyanyuk ni dah tak ingat dah, kita dah makan pun tak, sembahyang pun dah tak boleh apa semua, tetapi Allah tetap catat ambil pahala apa yang rutin kita buat masa tu. Kalau memang setiap hari memang pukul 9.30 mengaji, dah nyanyuk tetap dapat pahala mengaji tu walaupun dah tak sedar. Macam tu. Sebabnya lepas tu apa? Makannya bersama-sama tertib, makan makanan yang bersih, tengok setiap makanan tu ada tak logo halal
Ni sekarang hari ni keluarga ni cara hidup dia food hunter. Dia tak boleh nampak orang viral kan, makan sedap weh, kedai tom yum ni apa sampai ke siku sedap. Yang kawan tu pun cakap, aku dengar dia celup suara dalam weh. Ada orang tu pula cakap dia celup suara dalam. Yang seorang cakap biarlah suara dalam lah, janji sedap. Yang seorang tu pula, sebenarnya kita kena cari yang halal lagi bersih. Kena cari. Ada satu restoran, saya tak nak sebut dekat mana, dekat area Bandaraya. Dia ada tingkat atas, tingkat bawah. Atas non halal, bawah halal. Kita pergi yang halal tu, dia kata main pergi je. Yang dia tak tahu, berkongsi dapur yang sama. Itulah cara hidup. Lepas tu malam pula, seminggu sekali paling tidak qiyam al-lail, bangun malam. Bangun malam ni maksud bangun beribadah, bukan bangun koncing tidur balik. Itu kan kira tu dah. Itu pun bangun malam juga, tapi bangunlah sekadar bangun. Ni bangun beribadah, kejut, solat sama-sama. Cara hidup. Tak dapat sehari sekali, baik seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, baik sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tahun sekali tak baik, 10 tahun sekali. Tak boleh. Semua hidup sekali. Tak boleh. Cari tali gantung diri, mati lagi baik lah. Payah warna kan. Bangun malam, Allah. Sebab apa? Waktu itulah paling tenang, paling senang mengalirkan air mata. Sebab ada satu tajuk tu, menangis kerana Allah. Bawah kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Menangis kerana Allah salah satu sebab insurans tak boleh masuk dalam neraka. Menangis kerana Allah. Jadi orang perempuan, berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Biarlah menangis kerana Allah. Apa yang lelaki nak tu setuju. Senang hidup kita. Betul. Boleh? Tapi dah, jangan ada salah tu kan. Betul. Menangis ni sebab dikatakan ada seorang lelaki, masuklah kau ke dalam neraka. Tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Kenapa? Kerana apabila hidupnya ya Allah, semasa hidupnya dia pernah menangis kerana mengenang dosanya kepadamu ya Allah. Aku saksinya. Siapa yang cakap tu? Berkat sehelai rambut. Rambut tu yang cakap. Sebab air mata tu masa dia menangis kena kat rambut tu. Rambut tu jadi saksi. Tapi malang kan menangis janganlah ditadah rambut tu pula. Tapi ini maksud dia nak bagi tahu rambut tu jadi saksi. Jadi dengan itu masuklah dia ke dalam syurga. Digambarkan dalam tajuk yang sama, sekumpulan lelaki masuk, sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia terkejut tengok permaidani, dia tengok makanan-makanan, dia tengok kecantikan sungai yang mengalir, air-air yang boleh diminum, boleh dimandi. Kemudian cantik sangat. Tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakanlah tabir itu biar mereka boleh memandang kepada aku. Allah Ta'ala suruh buka tabir. Kemudian malaikat kata, mana mungkin aku boleh buka tabir ni untukmu ya Allah, sedangkan mereka ini ketika di atas dunia derhaka kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, kau bukakanlah tabir ini kerana sesungguhnya di atas dunia mereka pernah menangis kerana aku. Sebab menangis diharamkan neraka untuk dia. Api neraka tak boleh jilat tubuh badan orang yang menangis. Soalan bocor ni. Jadi bila tarik je tabir, semua langsung bersujud. Allah Ta'ala beritahu, mengapakah kalian semua bersujud? Sesungguhnya di sini bukanlah tempat beribadah, bukanlah tempat bersujud. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Contoh Allah Ta'ala tanya. Sebab mana ada dekat syurga tak ada orang tanya Zuhur dah masuk ke belum? Tak ada orang tanya ada kuliah duha tak ni? Tak ada. Masa tu enjoy kan? Masa tak berhenti, nikmatilah sepuas-puasnya. Pada ketika itu dia salah seorang tu menjawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, dengan tahap kau mengurniakan sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terlintas di hati. Punya hebat ke syurga. Macam tu lah. Tapi tu tajuk lain lah, tu usik sikit aja. Maknanya kena panggil lagi ni. Kita buat kuliah bulanan berkala macam tu. Ni kan promote lah, lebih kurang lah. Jadi lepas tu cara hidup ni kat luar, bersopan santun, adab, nampak cara bercakapnya, nampak kan? Bak kata orang
makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Anak beranak semua baik budi bahasa. Assalamualaikum, Puan Hajah sihat, lama tak jumpa. Itulah yang seorang nak lama tak nampak. Kalau lama tak nampak tu buta kan, dia lama tak jumpa, lah bergurau pula, nampak. Dia ada interaksi dia tu sopan. Bak kata orang apa, kalau kita tengok Imam Malik pun cakap biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab kan. Itu dia yang pertama, kunci rumah, sistem keluarga, sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Carilah rezeki yang halal. Rumah tangga nak dapat tenang, cari rezeki halal. Mak ayah kita dulu susah hidup, duit tak banyak pun. Saya ingat lagi dulu, pernah lah dalam hati tu nak curi duit abah lah. Pernah lah. Saya ingat ni arwah abah saya seluar dia gantung kat balik pintu tu kan. Kau tolong ambil duit apa, tengok ambil duit tu, kau pergi kedai ambil duit dalam beg duit abah tu. Kita pun buka beg duit dia, 2 helai, RM5, RM1. Dia suruh ambil RM5 tu, abah tengah RM1 tu masa tu. Bayangkan dulu. Nak tunjukkan dulu, tapi rumah tangga bahagia. Gelak-gelak arwah abah saya dah lah manusia paling kelakar dalam dunia. Kita orang tergelak aja. Nasib baik saya tak macam dia. Macam itulah. Kelakar abah saya dulu, kelakar. Ada je benda dia nak buat lawan. Hello, masa saya belajar mesti hello, assalamualaikum bah. Salam. Bah, duit dah kering lah bah. Habis duit basah macam mana lah? Dia kata duduk. Abah kata, abah ni saya kata kan, abah. Mak saya kata, bang, abang kan gaut. Ni kacang-kacang panjang ni tak boleh makan bang. Nanti lagi teruk gaut abang. Yang tak boleh makan tu kacang panjang ni sebelum masak. Sebelum masak memang dia panjang. Cakap tengok dah masak kan pendek tu. Dan tu abah saya tu. Macam tu lah ayat dia. Tak pernah dia. Dia memang bergurau kerja dia. Kan? Jadi tak perlu kaya, tak perlu rumah besar. Arwah abah saya dulu kereta pun tak ada. Motor Honda Accord tu. Bukan Accord, Accord. Honda Cup. Nombor plate NU502. Ingat lagi. Arwah abah saya badan dia gemuk tau, besar. Dalam ni tak ada siapa lawan. Besar betul abah saya. Kalau saya duduk belakang, orang tak tahu saya dekat belakang. Bukan nak kutuk ayah sendiri, nak bagi tahu memang ayah saya besar. Dan tinggi. Abah saya. Saya cakap tu, bahagia. Adakah duit? Tak. Tapi abah bergurau. Lepas tu abah pula Bilal. Lepas tu malam mesti ngaji. Kadang-kadang tak tunggu malam, pagi pun kena ngaji. Dulu ngaji keso pendek ya. Keso pendek, ambil towel tutup. Orang Negeri Sembilan dia tak panggil towel tu, panggil kensal. Ada dah lama tak sebut kensal kan? Kensal dah kan. Sentuh tutup ngaji. Petang ngaji lagi. Darjah 1 dah khatam dah Quran. Dulu pakai Quran, mana Quran macam sekarang kan? Dulu Quran pakai ain tu, pakai penunjuk duri landak, berlubang tempat wakaf tu. Sebab tanah berhenti sini, bocor main belakang. Kalau ingat lah kan dulu kan. Dulu abah mengajar rotan je ni kat tangan. Tu arwah abah tu, sampailah anak-anak dia pun mengajar ngaji sekali. Mengajar masa tu ramai budak-budak kampung pun belajar kat rumah abah ni. Kita orang pun ajar. Boleh lah nak mengaji sambil terbalik macam ni. Orang menghadap sini boleh lah nak ngaji macam tu kan. Ya, dulu lah dulu. Lepas tu abah saya kata susah bila ajar ngaji ni. Sampai satu tahap tu abah dengan mak susah kalau nak balik kampung ke nak apa, nak batal kelas kan. Sayang dulu. Oh no, ramai orang mengaji dulu. Dia cakap tu, sistem keluarga gitu. Cari rezeki yang halal. Nabi pesan carilah yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Dan Nabi juga bagi tahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagilah berapa pun, mana cukup. Kita hari ni cakap, contohlah tiba-tiba JK Masjid punya baiklah hari ni, siapa yang hadir hari ni kita bagi setiap seorang RM500,000 setiap seorang. Jangan tuntut, betul-betul ni contoh saja tau. Kan dituntut pula ke JK kan. RM500,000 seorang. Saya nak tanya lah puan, rasa dah kaya belum RM500,000? Dah ke belum? Bang, orang PJ belum. Dah kaya belum bang RM500,000?
Ada tengok. Dia tengok orang lelaki macam tu. Makna kaya lah tu 500. Tapi kebanyakan kita 500,000 tu kata belum lah, hanya sekadar boleh hidup lah. Alhamdulillah kalau dapat kan, tapi belum kaya lagi. Bila dah ada 500,000 dia mula fikir dah, macam mana aku nak beranakkan lagi duit ni, kat mana aku nak melabur, kat mana aku nak simpan duit ni. Dia dah mula fikir dah. Itu sebab kadang-kadang ada orang, dia bukan cerita pasal politik tau, bukan. Kadang-kadang ada macam aku kalau ada duit macam dia, aku akan buat ini, aku akan buat ini, aku akan buat ini. Sebab duit tu tak ada kat kau lagi. Apalah duit ada pergi simpan, dia kata. Sekali dia dapat duit, dia pun simpan dia. Masa aku tak buat apa yang kau cakap tadi? Sebab lain. Begitu juga Nabi sebut, manusia yang paling kaya, boleh kaya. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia apa? Saya kalau tanya soalan ni ada sejarah ni. Saya pernah ceramah kat Masjid Kuala Pilah, ceramah Maulud. Saya tanya, selawat apa makcik? Makcik, apa maksud selawat? Yang seorang makcik terjawab, nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena marah pula aku tanya. Gila betul, samsing betul makcik ni. Dia sound aku balik. Kan, sabar tak makcik ni. Nak ceramah lah, tanya pula. Dia kata, sebenarnya Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. Arwah abah baru kita faham kenapa atuk-atuk nenek dulu, mak ayah kita dulu dia rasa senang, sebab dia kata cukup. Nasi putih kicap segantang, lotak ikan bilis pun mak sadap elah. Kalau nak rasa sadap lagi, ikan bilis tu campur dengan lado tumbuk, giling dengan limau, jadi sambal gesek. Mak kalau dapat kundang nak sikit, kundang tahu tak? Orang KL mana tahu buah kundang? Tahu? Buat teragak tak sama gesek ni? Sedap. Macam ni lah makanan. Betul. Hari ni tak apa hal cerita makanan ni pula kan, sebab belum makan kot. Betul lah kan. Tapi memang ya, orang dulu ikan kalau dapat ayam mewah dah dulu. Betul tak? Dulu mana ada makan dekat meja marble, bahasa baku. Biasa makan atas tikar pun kurang, makan bersepah-sepah adik-beradik dah lah ramai. Orang dulu mana ada anak beradik-beradik sikit-sikit, semua ramai-ramai 7, 8 tu sikit tu, 10, 12 itu sambil-sambil balik tangkabun belum betul-betul gitu. 10 adik-beradik makan keliling, yang adik tu macam ni berterabur, yang mak kata elok-elok makan, sesepah berterabur tak tikar mengkuang, okey je. Dah habis makan semua, kibas-kibas dia bawa tikar tu, dia kibas bagi itik dengan ayam makan. Orang sekarang dah, nanti jangan makan dulu, nanti mama suap, nanti kau makan berterabur. Sekarang makan berdua tu, kadang tu untung berdua tu, kadang-kadang suami makan seorang-seorang. Tu dapur bini pula tunjuk signboard, laki makan seorang-seorang. Kesian kalau tidak pun isteri teman kan. Hari pertama makan seorang, menghadap dinding. Hari kedua bercakap dengan dinding, dah bercakap dengan dinding dah mana. Tu sebab teman kan. Tu nak kan, wahal makan orang dulu. Kalau macam tu baik jual lah meja marble tu, jual meja makan yang sampai 12 seat tu, kalau tak boleh makan sama-sama. Nampak tak? Tu sebabnya kena makan sama-sama. Kan saya kata tadi 4S tadi kan, solat sesama, tidur sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Malam-malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round 1 PJ sampai dekat orang buat depan tu, tap bocor pula. Itu yang menolak tu kan, menolak tak kisah. Tapi ingat, yang kedua cari rezeki yang halal. Dia tak halal ni, dia bawa berkat. Berkat ni walaupun sikit tapi berkembang. Maafnya mama tak boleh nak bagi duit belanja banyak, mama boleh bagi RM1 je. Tak apa mama, tak apa, hari ni adik puasa.
Anak tu puasa, kenapa kau puasa pula? Ini kan puasa Senin Khamis, adik puasa lah, dia kata macam tu. Kebetulan hari Senin, maknya pun tak puasa, anaknya tu puasa. Lepas tu balik petang tu, mama alhamdulillah dapat result peksa, dapat nombor 3. Nampak tak? Tu cakap tadi, sikit aja dia bagi, RM1 dah hasil yang halal. Tapi anak simpan duit tu, puasa, naklah puasa, result peksa bagus. Contoh itu antaranya kita kena faham. Okey, tu yang kedua, iaitu kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Kunci kereta hala tuju nak bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Ini bawa pergi tempat-tempat yang bukan-bukan, bawa family tempat yang tak baik. Hujung minggu ni ada konsert ni, konsert artis daripada ni, apa nama, Blackpink, apa nama, tak tahulah apa pink tu kan. Jom kita pergi nak. Dah lama dah kita family tak lepak-lepak macam tu, nak happy-happy. Jangan, hala tuju tu penting. Besok masalahnya jadi tabiat dekat anak kita dan habitat. Tabiat dan habitat itu takut tu. Tu sebabnya kita lazimkan pergi majlis ilmu, lazimkan kita tempat-tempat yang baik, lazimkan pergi rumah saudara mara. Itu penting tu. Melazimkan pergi rumah saudara mara ni sangat mustahak, saya nak pesan. Contohlah kan, balik kampung, pergi rumah atuk dan nenek, sebenarnya silaturahim. Berapa ramai orang yang walaupun mak ayah tak balik, anak dia tetap balik. Berapa ramai? Melainkan macam kereta api, bila mak ayah meninggal langsung tak balik dah. Yang tu yang masalah dia. Yang kita nak ajar ni, anak kita ni takkan terus tahu silaturahim walaupun mak ayah dah tak ada. Itu pun ni masalah ya? Hidup ni sementara ya? Sementara, bila-bila Allah boleh cabut nyawa kita. Jadi hala tuju biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Lazimkan anak-anak pergi majlis ilmu, lazimkan anak-anak pergi majlis-majlis yang baik, lazimkan anak-anak pergi, contoh, jom ikut mama pergi mana, pergi kembara korban di Kemboja, tengok benda-benda yang baik macam tu. Tengok orang susah macam mana, tengok ni macam mana, contohlah. Yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Kunci syurga ni satu je nak masuk syurga, kena ada satu tiket. Tiket dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadahlah sebanyak-banyaknya, beribadah. Jadi kena train anak-anak kita daripada kecil. Itu sebabnya latihlah anak-anak kamu dengan solat kan, didik anak-anak kamu solat seawal umur 7 tahun. Dan kalau sampai usia 10 tahun masih lagi tak solat, maka rotanlah dia. Tapi Nabi ajar tu kena faham, kena didik daripada 7 tahun suruh solat. Bukannya terus solat pukul 10 tahun suruh solat tak mau rotan, tak. Daripada 7 tahun dah kena ajar dia solat. Faham? Jadi kena ajar dia puasa, kena ajar dia buat ibadah-ibadah yang tertentu dan sebagainya. Hari ni untung tuan-tuan. Sebab apa? Banyak mudah nak mengajarnya tu kan? Sumber-sumber dia dah boleh ambil. Ni cuba tengok ni dalam YouTube ni. Boleh pula ada smart TV sekarang. Ada smart TV pula, semua orang boleh tengok sama-sama satu keluarga. Jadi kenapa kita tak gunakan untuk tujuan yang baik? Dan yang kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang petanda-petanda memang sangat merisaukan dengan dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Memang anak-anak kita, keturunan generasi hari ini terdedah dengan benda-benda yang tidak baik. Itu sebabnya kita tak boleh nak cakap kita stopkan benda tu daripada anak kita, tak boleh. Contohnya lah, ibarat macam kita empang air. Empang air kan, kita tak nak air tu pergi ke anak kita, so kita bagi anak kita tenang je. Tetapi yang kita tak faham, yang kita tak sedar, air yang datang dekat empangan ni, dia menghempas, dia menghentak sampai satu tahap dia retak dan dia pecah. Bila pecah, dia terus jadi kepala air, terus jadi banjir, dia terus jadi satu bah yang besar. Pada ketika itu anak kita tak, dengan kita pun hanyut, tak tahu nak buat apa. Macam itulah hidup kita ni sebenarnya. Yang patut kita buat adalah perlengkapkan diri anak kita cara nak mendayung, cara nak menghadapi air. Kalau air laju macam mana, kalau banjir nak berenang macam mana, dekat mana tempat nak berpaut, dekat mana nak berlindung. Yang tu patut kita ajar anak kita. So kita tak risau walau apa keadaan mendatang, anak kita dalam keadaan bersedia. Itu yang sebenarnya, iaitu baliklah kepada apa Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi,
setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Pegang Quran, pegang sunnah Nabi, insyaAllah. Itu sebab bentuk keluarga bahagia tadi, ikutlah syariat Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kan? Didik anak keluarga kita ni hidup dia sederhana, tak perlu mewah-mewah pun, sederhana je, simple-simple je, kan? Macam saya sudah makan, simple-simple je. Baju ni dah berapa tahun makanan ni, tak ada dah baju baru dah, tak ada, kan? Alhamdulillah, kan? Nampak yang ni butang ni macam marak, macam mahal apa, macam berapa karat butang, sebenarnya dah habis tu, copek gosok masuk dalam bokeh tu, macam tu, biar tak hilang kilat dia tu, macam mana, iya, kan? Tapi sebenarnya sederhana, bersederhana. Makan pun jangan banyak-banyak, sederhana. Dah makin lebar dah badan masing-masing, kan? Kontrol. Kita ni nak kuruskan badan bukan sebab nak lawa dah, sebab kalau muka tak boleh belah tu, tak boleh belah lah, kan? Tapi kita kurangkan berat badan ni supaya ringan badan nak beribadah. Itu yang sebenar-benarnya, kan? Itu yang sebenar-benar. Sederhana. Makan pun jangan banyak-banyak, kan? Duit belanja pun jangan banyak-banyak, bersederhana. Hidup pun sederhana, tak ada nak mewah-mewah. Sekarang ya Allah, tengok rumah TV dia, ada satu rumah orang kaya tu saya pergi, dia punya shower tu ada hot and cool tu, kita boleh adjust dia punya tu, kan, dia punya suhu. Satu lagi tu ada dia punya temperature, kan? Ada satu tu volume air, nak laju mana air. Satu lagi tu AM FM, ada pula frekuensi radio. Kau punya boring mandi sambil dengar radio, tahu tu mandi macam tu. Ada satu jamban orang kaya tu siap TV, dah tak ada masa lain dah nak tengok TV, time berak tengok TV, gila betul tuan-tuan, sampai koring tak keluar-keluar gitu. Iya tuan-tuan, cakap dahsyat tak dahsyat orang yang banyak duit ni. Tapi kita tak perlu macam tu pun. Dulu elok ya, dulu ya Allah, dulu tandas rumah, saya ingat rumah murah, rumah biasa dulu, mana ada tutup habis pintu, takut tak bernapas dalam tu. Sekarang ya, kan, dengan dia punya sistem dia, dengan ada apa nama tu, ada exhaust fan dia bawa keluar bau sakat. Dulu kalau lain macam benda ni makan dia punya bau satu rumah dulu. Ya Allah, tu belum cerita lagi orang dulu yang jamban luar tu, kalau tengah malam nak berak tak jadi, membatalkan hasrat, besok je lah, sebab keluar daripada tu tak nampak jamban kan. Bayangkan dia punya golap tu, kan, golap orang ni 9 kata golap bumin, tak nampak mana jamban, dah tak ada ke jamban tu, kan? Besok lah berak. Iya tuan-tuan, dulu tu belum cerita lagi berak tu mak kena teman, kan berak kat luar, geng, ada bunyi pula, mak ada tak, mak ada kat luar ni, mak ada. Ya dulu itulah, nak buat macam mana. Dulu bukan sederhana dah, bawah daripada sederhana dulu, tapi bahagia. Tu sebab kata tidak perlu kaya, hidup jangan sibuk kejar kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul lah ayat hari ni. Iyalah, cuba kita tengok Nabi pun, Nabi kaya ke miskin? Saya nak tanya, Nabi kita kaya ke miskin? Kaya. Kenapa Nabi kita kaya? Hari-hari dia tolong orang. Orang nak duit, ada je cara dia. Orang nak bantuan ni, ada je orang dia akan pastikan dapat tolong. Nabi kita kaya, tapi Nabi pilih hidup sederhana. Nabi nak senang boleh, bagi aku duit ni, semua orang boleh bagi dekat dia, tapi Nabi tak. Nabi ambil batu ikat perut Nabi, lilitkan. Nabi bangun pagi, Nabi tanya dekat isteri dia, wahai isteriku, apakah yang ada untuk minum pagi hari ni? Ya Rasulullah, aku minta maaf, aku belum sempat ke pasar ya Rasulullah, tidak ada makanan pagi ni. Tak apalah, aku puasa je hari ni. Nabi senyum. Tu yang bahagia tu. Hari ni kau masak apa pagi ni? Tak ada lah bang, tak sampai beli lagi.
Kau nak aku mati dulu baru kau nak pergi beli ke? Macam tu nampak ayat tu. Macam mana bahagianya tu? Nampak tak? Tapi kalau dah sebulan macam tu puasa memang marah lah lelaki tu. Kan? Macam tu lah makna tuan-tuan. Ya, sebenarnya banyak lagi lah tuan-tuan yang nak diceritakan, tapi apa-apa pun pegang tu je lah. Yang Nabi pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan terakhir sekali, ada 5 perkara ni insya-Allah tuan-tuan, bahagialah hidup dunia akhirat. Ada 5 ni dalam diri kita dengan keluarga kita, insya-Allah bahagia dunia akhirat. Nombor 1, sabar. Sabar. Hidup kena sabar banyak-banyak. Kan? Mana penceramah tak keluar-keluar, sabar, dia dah ada kat dalam, sabar. Kan? Cuma penganjur kata, lihat lu ustaz, nanti lu, kejap lagi baru keluar. Kononnya special appearance, contoh-contoh lah kan. Dan satu. Yang kedua, syukur. Syukur insya-Allah selamat hidup. Kan? Syukur. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Selama ni tengok belakang je tak tahulah kan. Alhamdulillah hari ni dapat kita keluar ramai-ramai dapat jumpa sahabat-sahabat. Ada yang baru jumpa lah, ada kau hari ni baru jumpa balik, ingat dah mati takkan lah ada lagi. Contoh lah kan, contoh lah dapat jumpa balik, silaturahim kan. Yang ketiga, hikmah. Maksud hikmah ni apa juga berlaku ni, aku yakin ada hikmah. Jadi dia tak dah mengurut lah. Alhamdulillah, agaknya adalah benda baik Allah nak bagi kat aku ni. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Ada je penawar itu kan. Yang keempatnya adalah redha. Apa juga ujian mendatang, Allah bagi kita musibah, tak ada duit, tiba-tiba kena tipu kat orang, 1 sen pun tak ada, menung kat rumah. Aduh, hikmah dia apa? Redha. Bila dia redha, apa antara kebaikan-kebaikan dia dapat tahu siapa kawan-kawan yang datang cari dia bila dia susah, mana kawan yang tolong kita, mana kawan yang lari daripada kita. Yang lari itu lagi ramai daripada yang tunggu, betul tak? Baru kita tahu. Dan kita akan ingat sepanjang hayat kita siapa yang sanggup susah dengan kita. Dan yang kelima, ikhlas. InsyaAllah ada 5 ni: sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Selamat hidup dunia akhirat. Apa maksud ikhlas? Membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita lain sikit, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Apa bondo ikhlas macam tu kalau kau cakap macam tu? Dan yang paling mendalam segi maksud ikhlas adalah kita membuat ni tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanya daripada Allah saja. Itulah ikhlas yang sebenar-benar. Kita tak buat ni, aku tak dapat apa pun, tak dapat ni, tapi aku yakin ada Allah bagi aku sesuatu. Masuk korban itu, tak ada pun nak fikir-fikir pasal dunia pun, tapi kita yakin Allah akan bagi kita sesuatu. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, yang terakhir surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Saya ulang balik, surah Asy-Syura ayat yang ke-20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak kau jar akhirat, dunia pun dapat. Kau jar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baiklah kejar akhirat. Tengok hari ni kan, ni kejar akhirat ni datang oleh doa ni tak ada kejar dunia dapat akhirat. Nak kejar akhirat dapat dunia, dapat selfie dengan Samsul Debat tu dunia. Contohlah kan. Jangan risau, saya okey je, saya tak charge mahal. Gambar tagak RM50, gambar rabah RM120 macam tu, masuk dalam tabung masjid. Tak adalah saja ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rasa cukuplah sekadar itu. Sebab saya diberitahu sejam yang ni pun dah lebih ni. Tak apalah, saya lebihkan sikit kan, sebab bukan senang nak jumpa. InsyaAllah ada lagi banyak lagi saya nak share. Tu belum cerita lagi pasal ribah dan fitnahan. Tu nak kena bawa kat tajuk tu. Jadi makna nanti carilah tarikh baru ya, untuk panggil. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua.
walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak bawa galah nak jolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.